Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Muhammad Alif Nair bin Abdullah, nombor matrik saya 283464. Pada hari ini saya ingin membentangkan sebuah tajuk konsep dan pelaksanaan sistem federalism di Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara yang terdiri daripada 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Di peringkat persekutuan, terdapat Parlimen Malaysia yang terdiri daripada Dewan Rakyat dan Majlis Negara. Federalism ini merupakan satu sistem pemerintahan di Malaysia sehingga kini. Federalism di Malaysia merujuk kepada struktur politik di mana kuasa dan tanggungjawab dibahagikan secara progresif antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Terdapat beberapa teori atau konsep yang berkaitan dengan sistem federalism di Malaysia. Salah satunya adalah konsep pengasingan kuasa, prinsip perkongsian kuasa, konsep autonomi negara, konsep undang-undang dan juga konsep unit. Bagi pelaksanaan sistem federalism di Malaysia dan juga senaraikan perbandingan sistem federalism yang dilaksanakan di negara Australia. Baiklah, pelaksanaan sistem persekutuan di Malaysia tertakluk kepada peruntukan Perlembagaan Malaysia. Sistem ini memisahkan kuasa dan tanggungjawab antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Bagi Australia pula, Australia adalah sebuah negara persekutuan namun sistem persekutuannya hampir sama dengan Malaysia. Ada beberapa perbezaan antara sistem politik Malaysia dan Australia, termasuklah dengan pengasingan kuasa dan juga pihak berkuasa pusat. Perbandingan bagi negara Malaysia dan Rusia dalam sistem federalism ialah monarki federal bagi Malaysia, republik federal bagi Rusia. Monarki Federal Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara beraja persekutuan yang berdaulat dengan sistem pemerintah berparlimen. Ia diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai raja ataupun ketua negara. Bagi Republik Federal Rusia pula, Rusia ini adalah sebuah republik persekutuan yang berdaulat dengan sistem presiden. Ia diketuai oleh presiden sebagai ketua negara dan ketua kerajaan. Kuasa perundangan yang dilaksanakan di Rusia adalah melalui Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Dewan Rakyat. Kita sekarang beralih kepada kekuatan dan kelemahan sistem federalism. Kekuatan sistem federalism. Sistem federalism menyebabkan pemisahan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia menyebabkan wujudnya minimal kesempatan penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak. Tugas dan tanggungjawab di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibahagikan dengan baik sehingga kan memberikan fleksibiliti dalam membuat keputusan dan mengatur isu-isu lokal. Bagi kelemahan pula, sistem federalism ini memerlukan biaya yang lebih tinggi kerana ada dua tingkat pemerintahan yang perlu dipertahankan. Ia dapat menyebabkan biaya administratif yang lebih tinggi dan memperlambatkan keputusan. Sistem federalism memiliki potensi untuk memecah belah negara menjadi negara kecil kerana memberikan autonomi lebih besar kepada pemerintah daerah. Terdapat beberapa cadangan penambahbaikan iaitu meningkat keperanan kerajaan negeri, pembahagian kuasa kekayaan sumber kekayaan yang lebih adil, penambahbaikan sistem undang-undang, menambah baik penyertaan rakyat dalam proses pembuatan keputusan, membangunkan sistem perundingan dengan kerjasama yang lebih baik, menambah baik kecekapan pentadbiran. Kesimpulannya, Malaysia mengamalkan sistem federalism di mana kuasa dan tanggungjawab di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri dibahagikan mengikut bidang yang ditetapkan dalam perlembagaan. Sistem ini memberikan kebebasan kepada kerajaan negeri untuk menguruskan hal ehwal dalaman mereka sementara kerajaan pusat menguruskan isu-isu berkaitan dengan keseluruhan negara. Selaras dengan perkembangan semasa, sistem federalism ini perlu sentiasa disemak semula dan dipantau agar ia dapat berfungsi dengan lebih baik untuk kebaikan negara dan rakyat Malaysia. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.